Cikgu. Tutup. Okey, tutup Saya bercakap seorang-seorang je. Dengar tak? Tengah. Alright, semula. So, kita nak tengok berkenaan dengan halaju elektron dalam tube sinar katod. Okay, so kalau kita tengok pada persamaan yang diberikan E equals to, capital E equals to EV. So, E besar itu, capital E itu sebenarnya tenaga keupayaan elektrik. Okay, tenaga keupayaan elektrik adalah bersamaan dengan cas satu elektron darabkan dengan beza keupayaan antara katod dan juga anod pada bekalan kuasa VLT, voltan lampau tinggi. Okey. So kalau kita belajar sebelum ini, kita pernah belajar berkenaan dengan Q sama dengan NE Q sama dengan NE dalam tajuk elektrik sebelum ni kita belajar, di mana Q ni kita tahulah bilangan bilangan elektron dalam kuantiti tertentu Q tu So dan E ini sebenarnya ialah nilai elektron lah. E ini ialah nilai elektron yang mana nilai dia E adalah sama dengan 1.6 darab dengan 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okey, 16 coulomb. So sini kita nak dapatkan berapakah bilangan elektron Q ni dalam kuantiti cas tertentu. Okey, so kita pernah belajar benda dalam elektrik, kita kaitkan dalam elektron, dalam elektronik. Dan kita tengok pada sini dia kata dalam tiub sinar katod, so apabila satu bekalan kuasa VLT dihidupkan, macam baru ni saya bagi tahulah nilai bagi VLT biasanya kita gunakan dalam 6000 6000 volt, 6 kV, 6000 volt. Tak kisahlah berapa ribu volt yang digunakan. Contoh baru ni saya bagi 6000 volt kan. Dan apabila VLT katakan 6 kV itu, katakan 6 kV ini dihidupkan, so elektron tadi dia akan ditarik oleh anod daripada katod yang berkeupayaan positif. Okey, ini kita tahulah mana memang sifat elektron ni akan tertarik kepada anod yang bersifat positif. Jadi kita tahu dalam tiub vacuum tu sebenarnya tiada molekul udara. Sebab dalam tiub vacuum kan, maka tiadalah molekul udara. Jadi elektron tu tadi boleh bergerak secara bebas ataupun boleh memecut dengan laju dengan bebas dan tanpa berlaku perlanggaran di antara molekul udara dan juga elektron. Sebab tak ada molekul udara, vacuum kan. Okey, jadi ini akan menyebabkan elektron tadi dia akan memecut ataupun akan bergerak dengan hal laju yang maksimum. Okey, dengan hal laju yang maksimum untuk tiba di anod. Jadi mengikut pada prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan elektrik ini adalah bersamaan dengan tenaga kinetik maksimum. Mesti ada perkataan maksimum sini. Sebabnya kita kaitkan dalam tiub vacuum itu memang tak ada sebarang perlanggaran di antara molekul. Jadi bebas, freedom di situ untuk bergerak bebas dengan laju. Dia tiada apa-apa halangan untuk dia situ. Jadi di sini sebenarnya kita boleh kaitkan dengan halaju. Sebelum tu halaju ni kita tahu rumus untuk rumus untuk tenaga kinetik kita belajar sebelum ni. Tenaga kinetik adalah bersamaan dengan 1/2 ataupun setengah mv kuasa 2. Cuma dalam kes ini, dalam kes halaju elektron ini, sebab kita tahu elektron ini mempunyai halaju maksimum, maka sini halaju yang diperolehi adalah halaju maksimum lah. Okey, dia gunakan halaju maksimum. Okey.
So dekat EK ni, tenaga kinetik ini sebenarnya sifatnya adalah EV lah. Okay, dia bergerak dengan EV. So EV ini adalah bersamaan dengan setengah mv kuasa 2 yang maksimum. Alright. So di sini kalau kita nak cari nilai untuk apa nama Vmax, katakan kita nak cari nilai hal laju maksimum bagi elektron itu, kita boleh gunalah. So Vmax, Vmax sama dengan, kalau ikutkan sini V kuasa 2 max lah kan. V kuasa 2 max sama dengan kita bawa sini 2 EV per dengan M. Jadi kita nak dapatkan Vmax. So Vmax sama dengan punca kuasa 2 EV per dengan M. Di sini kita nak guna, kita cuba relatekan apa nama, macam mana kita nak dapatkan ataupun kita nak menggunakan rumus ini. Izati baru masuk, Aziz masuk. Okey. Baik. So, mengikut prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan elektrik adalah bersamaan dengan tenaga kinetik maksimum. So, kita boleh kaitkan EV adalah bersamaan dengan setengah mv squared yang maksimum. Alright. Seterusnya, kita tengok pada satu contoh yang diberikan sini. So, ini dia, sekejap. Ini buku teks ke surat berapa saya tak tengok buku teks pula. Sekejap. Kalau awak tengok buku teks, ini pada muka surat 180, okey, 180. Okey, so rajah 5.5 menunjukkan alur elektron dari katod yang dipecut ke arah anod dalam ruang vacuum. So beza keupayaan merentasi katod dengan anod ialah 550 volt. Okay, so G-same elektron, okay, lupa tadi saya nak bagi tahu tentang G-same elektron. So nilai G-same elektron ialah 9.11 darab 10 negatif kuasa 31 10 kuasa negatif 31 kilogram. So nilainya terlalu kecil nilai untuk G-same elektron ni. Jadi dah diberikan kepada kita maklumat. Jadi yang ini penting untuk awak tahu bagaimana nak buat pengiraan dia. Saya suka awak gunakan langkah-langkah yang mana, contohnya macam saya bagi tahulah sebelum ni, kita listkan dulu maklumat yang diberikan, apa maklumat yang diberikan dalam soalan, kemudian ada tak yang kita kena tukar unit dia ataupun tukar dia punya tukar unit lah maksudnya kan, tukar unit dia. Ataupun lepas tu kita cari apakah formula yang kita gunakan semua. Lepas dah tahu formula mana yang kita nak gunakan, kemudian kita buat substitution, and then jangan lupakan unit. Ini adalah antara perkara penting bila nak jawab soalan kertas 2 yang melibatkan pengiraan. So saya cuba share lah. Ini saya punya prinsip saya. Yang pertama L C F S U. So yang ini yang pertama ialah kita listkan dulu, kemudian kita ubah ataupun kita tukar unit ataupun kita tukar unit lah kepada metrik lah kebiasaannya SI unit kan. Okay, kita change to SI unit, SI. Kemudian kita cari apakah formula yang kita nak gunakan. Kenapa saya tak boleh tulis sini? Okey, kemudian kita gantikan dalam formula dan jangan lupakan unit. Yang ni yang paling utama penting untuk physics. Jangan lupa ini 5 perkara ni. So dalam kes ini kita tengok apakah maklumat yang diberikan kepada kita. Okey, so yang pertama maklumat yang dah ada kepada kita macam biasalah, dia kata beza keupayaan, dah ada contoh Alright, so kita tengok contoh penyelesaian dia. So beza keupayaan merentasi katod kepada anod ialah 550V, dah ada pada kita 550V. Cas 1 elektron E ialah 1.6, G-same elektron ialah 9.11. So tenaga keupayaan dia kata dia nak apa? Okay. Tenaga keupayaan elektrik bagi 1 elektron. So yang ni
E sama dengan EV lah. E sama dengan EV. So yang ni kita kira just masuklah dalam ni, kita akan dapat jawapan dia. So 1.6 darab 10 negatif 19 darab 550. Jawapan yang awak akan dapat adalah 8.8 darab 10 kuasa negatif 17. Dan dia kata menurut prinsip keabadian tenaga, soalan B, berapakah tenaga kinetik yang diperolehi apabila ia tiba di anod? So kita tahu prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga keupayaan elektrik adalah sama dengan tenaga kinetik maksimum. Jadi dekat sini kita boleh katakan bahawa nilainya adalah 8.8 darab 10 negatif 17 Joule sama dengan tenaga kinetik yang diperolehi oleh elektron. So sebab dia berkaitan prinsip keabadian tenaga, perubahan tenaga, okey, perubahan tenaga daripada tenaga keupayaan elektrik dia berubah kepada tenaga kinetik elektron. Okey, prinsip keabadian tenaga diabadikan. Okey, soalan yang kedua. Soalan seterusnya, yang C. Berapakah halaju maksimum? So halaju maksimum macam tadilah, kita gunakan rumus yang ni. Vmax equals to square root of 2 kali 2 EV bahagikan dengan M. So yang ni saya tak tulis lah, maknanya awak tahu datang dari mana. So yang ni tadi saya dah tulis dekat atas tadi, Vmax. Okay, Vmax equals to square root of 2 EV divide by M. Yang ni awak just masukkan lah. So EV ni memang kita dah ada, nilai EV ni memang 8.8 darab 10 kuasa negatif 17. Sorry. So bahagikan dengan M, jisim dia 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Dan kita akan dapat jawapan dia, kalau kita tengok jawapan dia 1.39 darab 10 kuasa 7. Okey, untuk pengetahuan awak, siapa boleh bagi tahu saya berapakah nilai untuk halaju cahaya? Berapakah nilai untuk halaju cahaya? C. Pinjam pen. Okey, berapakah halaju cahaya? So C, halaju cahaya ialah C sama dengan, siapa boleh bagi tahu saya berapa halaju cahaya? Anyone? Type pun boleh. Buka mic pun boleh. Pagi-pagi ni semua sejuk kan. Ada siapa nak jawab? Ain boleh jawab, Ain. Ain ada 2 orang, mana-manalah, Ain Hazam ke, Ain Farhana ke. Berapakah halaju cahaya? Kan kita dah belajar tentang halaju cahaya sebelum ni kan. Sambil belajar kita minum air kopi ke, air Milo ke, dah. Anyone? Tak ada orang? Saya jawab sendirilah. So halaju cahaya ialah 3.0 ataupun 3 lah darab 10 dengan kuasa 10 kuasa 8. Okey, meter per saat lah. So kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkanlah di antara halaju maksimum elektron dengan halaju cahaya, nilai untuk halaju maksimum bagi elektron ini sentiasa akan lebih rendah daripada halaju cahaya. Dia tak akan lebih lah daripada halaju cahaya, sebab kuasa yang kita tengok sini pun ini kuasa 8, yang ini pula kuasa 7. So dia punya halajunya tidak akan melebihi daripada halaju cahaya. Bagaimanakah saya nak tingkatkan ke halaju elektron? Bagaimana saya nak tingkatkan halaju elektron dekat sini? Okay. So persoalan dia, bagaimanakah nak tingkatkan halaju cahaya. Halaju maksimum elektron.
So, bagaimana saya nak meningkatkannya? Tak ada cara lain, ialah saya kena tinggikan voltage, naikkan voltage lah, tinggikan voltan, ataupun kalau yang ni kita gunakan VLT ni kan. So naikkan voltan VLT. So VLT itu akan mempengaruhi laju maksimum bagi elektron yang ada dalam kathod kepada anode tu tadi. Alright, itu sahaja cerita tentang hal laju elektron. Saya tak nak panjang-panjang. Kalau dalam buku teks tu dia ada latihan muka surat 180 nombor 4 tu kan. Boleh cuba buat lah. Okay, boleh cuba buat. Okay, sekarang ni saya nak pergi kepada diode semiconductor. Yang ni yang panjang, yang diode semiconductor yang sebenarnya panjang. Jadi kalau kalau tak ada orang, tak cukup orang hari ni kan, macam mana ni? Okay, kita ada berapa orang? Okay, tak apalah. Baik, diode semiconductor. Diode, awak dah belajar tentang diode ni. Kalau saya tak, if not mistaken lah, awak belajar dalam RBT, elektronik RBT. Tapi tak tahulah awak ambil RBT apa, saya tak pastilah. So, diode semiconductor. Kita belajar dalam tajuk elektrik, kita belajar beberapa, kita ada sentuh lah pasal diode, pasal perkataan konduktor. Kita belajar tentang konduktor ni dalam tajuk elektrik. So kita kaitkan sikit lah. Dalam tajuk elektrik, okay, so dalam tajuk elektrik dalam tajuk elektrik kita belajar beberapa term yang melibatkan konduktor. Kita belajar pasal, kita gunakan term konduktor. Kita jumpa juga perkataan semiconductor. Kita jumpa juga perkataan superconductor. Kalau ingatlah, kita belajar dalam elektrik tu sebelum ni. So apakah perbezaan ketiga-tiga ni? Konduktor, semiconductor ataupun superconductor. So kalau kita tahu sebelum ni, kalau konduktor ni dia adalah satu penghubung ataupun pengalir elektrik lah, kita katakan dia sebagai bahan untuk mengalirkan elektrik. Okay, ini konduktor lah, bahan-bahan yang sesuai, material yang sesuai yang digunakan sebagai konduktor, maka yang bersifat logam contohnya kan. Okay, superconductor pula kita juga sentuh pasal superconductor, tapi tak panjang. Cuma kita faham bahawa superconductor ni sifat dia ialah dia boleh mengalirkan elektrik. Dia sama juga mengalirkan elektrik. Tapi kehebatan bagi super, nama lagi super kan, dia boleh mengalirkan elektrik tanpa rintangan. Mana tiada halangan lah untuk dia, tanpa ada rintangan. Mana superconductor ni sifat dia memang hebat. Nama lagi super, macam Superman kan, Superman. Okey, manakala semi ni dia di tengah-tengah. Dia berada pertengahan lah. Semi, nama lagi semi. So semiconductor ni lah yang kita nak tengok pada hari ini. Cuma kita nak lebih kepada penekanan diode. Diode ni adalah satu bahan lah, alat semiconductor. Tapi kita nak tengok apakah itu semiconductor, bagaimanakah sifat yang ada pada semiconductor, bagaimanakah semiconductor ini dibina, apakah tugas-tugas bagi semiconductor, bagaimana prinsip yang menyebabkan semiconductor ini
bertugas dalam satu liter elektronik contohnya. Okey, so kita nak tengok secara lebih dekat lah. Okey, so dalam dalam rumah kita, ataupun dekat sekolah, ataupun dekat mana-manalah bangunan yang di Malaysia ni, mana-mana bangunan dekat Malaysia ni ataupun dekat mana-mana lah, arus yang dialirkan, yang dibekalkan kepada kita pada premis kita tinggal ataupun premis yang kita duduk ataupun bangunan lah, semuanya bersifat arus terus. Maknanya arus yang sampai kepada kita sebenarnya arus ulang alik, bersifat arus ulang alik. Okey, yang daripada pencawang besar masuk kepada dalam rumah, masuk ke sekolah, masuk ke kedai, contoh apa semua pun, ianya bersifat arus ulang alik. Tetapi kebanyakan bahan ataupun peralatan yang kita gunakan adalah bersifat arus terus. Bersifat ataupun menggunakan arus terus. Sebab tu dekat sini, dalam kehidupan harian kita, banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus. Jadi apakah contoh arus terus, bahan yang boleh menghasilkan arus terus, sumber yang boleh menghasilkan arus terus yang paling mudah ialah bateri lah, sel kering lah, maknanya sel kering, bateri lah. Itu yang boleh menghasilkan arus terus, yang boleh memberikan kita arus terus. Okey, sebab yang masuk ke dalam rumah kita memang menggunakan arus ulang alik. Jadi kita perlu ubah arus ulang alik yang masuk ke dalam daripada rumah kita, daripada soket rumah kita ini. Contohnya awak nak cas telefon. So just imagine kalau yang masuk itu arus ulang alik, memang awak akan tukar telefon setiap hari. Memang terpaksa tukar telefon setiap hari lah, sebab memang sekit akan break. Dia akan break sekit lah, sebab arus ulang alik ni arus yang tinggi. Jadi bila yang masuk itu ialah arus ulang alik, jadi komponen yang ada dalam handphone awak tu, perlukan satu komponen untuk ubah arus ulang alik tadi kepada arus terus. Okey, so komponen yang akan kita gunakan ialah nama dia diod semiconductor. So diod semiconductor ini yang kita nak kaji. So kalau kita tengok pada gambaran ataupun gambar rajah simbol diod semiconductor ni, dia ada arrow, kemudian depan arrow tu ada anak panah. Ada pagar. So dia ada anak panah, dia ada pagar. So saya panggil pagar lah. Dekat anode ni ada arrow. Okey, dia arrow, kemudian ada pagar. So ada sebab kenapa ada pagar ni. Okey, ada sebab ada pagar. So di bahagian yang ada pagar ni, kalau zaman saya sekolah dulu, cikgu saya buat gini, katot. Okey, terbaliklah, maknanya kawasan ni lah kawasan katot. So ini ialah anode, dia kata. Ni cikgu saya buat dulu lah supaya budak dia ingat lah. Tapi saya rasa awak boleh ingat lah, maknanya di kawasan katot, anode, katot ni kawasan yang ada palang, anode ni kawasan yang anak panah. Okey, cikgu saya dulu dia buat gitu sebabnya bukan cikgu fizik yang buat gitu. Cikgu dulu kita orang belajar kemahiran hidup. Cikgu kemahiran hidup kan, masa sebelum belajar fizik lagi, masa form 4, form 5 tak belajar fizik, masa form 3 cikgu kemahiran hidup saya dia bagi dia buat gitu. So dia buat. So dekat sini dia kata ada pagar, ini anak panah, so ini ialah katot, dia kata. Okey, terbalik, kawasan ni ialah katot, yang ini ialah anode. Cikgu saya dululah. Alright. So bagaimana gambar rajah untuk diod semiconductor? Diod semiconductor macam ni lah, jangan tukar dengan kapasitor pula. Ada yang tertukar dengan nama kapasitor. Okey, kapasitor bentuk dia lain lah. Alright. So apakah fungsi diod semiconductor? Okey. Fungsi bagi diod semiconductor ni, sifat dia ialah dia hanya boleh membenarkan arus mengalir pada satu arah saja. Dia tak bagi arus tu mengalir, maknanya pergi depan, kemudian balik ikut belakang, balik ikut depan ni, mana dia tak bagi two way. Dia hanya bagi satu jalan saja.
So diod memang sifat dia gitu. Dia hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Dan diod semikonduktor dihasilkan dengan menggunakan dengan menggabungkan semikonduktor jenis P dan N untuk membentuk simpang PN. Yang ni tak nak sentuh lagi. Saya nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan apakah yang dikatakan dengan diod ini bersifat membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja. So dalam kes ini awak kena rujuk kepada kepada buku dalam muka surat mana 181 aktiviti 5.4. Patutnya yang ni kita boleh buat dalam makmal sebenarnya. Ini simple sebenarnya, satu aktiviti simple untuk menunjukkan satu situasi yang kita katakan diod ini hanya boleh mengalirkan arus dalam satu arah sahaja. Okey. So dia ada dua term yang kita akan gunakan. Satu kita namakan dia sebagai litar pincang depan ataupun litar pincang hadapan. Tak kisahlah mana-mana buku nak guna depan ke hadapan. And in English the term is forward bias. Dalam bahasa Inggeris kita gunakan perkataan forward bias. Term yang kedua ialah pincang songsang. Pincang songsang ataupun dalam bahasa Inggeris kita gunakan dia sebagai reverse bias. Reverse bias. Okay. So saya nak bincangkan yang ini untuk kamu faham, untuk awak faham apakah yang kita nak buktikan, yang bahawa sifat diod ini hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja. So kita lukis sikit sini. So saya lukis jap. Okey, kalau awak boleh tengok sebenarnya dalam buku teks muka surat 181 sebenarnya benda yang samalah dengan apa yang saya lukis ini. So ada mentol. So sini ialah mentol. So ini ialah kita punya diod. Okey. So kalau kita perhatikan sini, apa yang kita boleh katakan sekarang ni pada litar yang saya lukis ni, diod ini sebenarnya telah disambungkan. Okey, diod ini telah saya sambungkan dengan terminal positif bateri dan juga terminal negatif bateri dan juga melalui sambungan dalam sambungan itu melalui satu mentol. So dalam kes ini kalau kamu perhatikan terminal positif bateri ini saya sambungkan dengan terminal positif untuk diod. Dan juga terminal negatif saya sambungkan dengan bahagian kathod. Okey, so kedua-duanya penyambungan yang kedua-duanya samalah, positif kepada positif, negatif kepada negatif. Okey, kita tahu pengaliran arus mesti akan berlaku apabila arus keluar mengalir. Okey, arus keluar mengalir, okey, masuk ke anod. Okey, masuk ke anod. Okey. Okey, kemudian dia akan tertarik ke bahagian negatif terminal bateri. So, dan kemudiannya dekat sini berlakulah pengaliran arus. Okey, dan kita juga tahu arus elektron dia akan mengalir daripada terminal negatif bateri. Okey, dia akan mengalir dan dia akan masuk melalui kaki kathod ini dan bersambung kepada terminal positif bateri. Jadi dekat sini kita boleh katakan litar ini telah mengalir dengan lengkap, di mana arus mengalir lengkap 1 litar, elektron juga mengalir lengkap 1 litar. Okey, kalau awak perhatikanlah, elektron mengalir daripada terminal negatif bateri, elektron keluar melalui terminal negatif bateri. So dia keluar daripada terminal negatif bateri, dia mengalir masuk melalui kaki kathod, okey, dan dia akan tertarik kepada terminal positif bateri. Itu tarikan dia.
Sebab positif, dia akan repel. Okay, dia hanya tertarik kepada terminal negatif. Sebab tu kita katakan dia sebagai satu litar lengkap. Apabila arus mengalir daripada terminal positif, boleh masuk kembali kepada terminal negatif bateri. Ya. Saya punya ni macam gelap. Sekejap. Okay, baru saya nampak. Okey, kemudian elektron pula keluar daripada terminal negatif bateri boleh masuk kembali kepada terminal positif bateri. So dua keadaan ini yang kita katakan arus mengalir lengkap, elektron juga mengalir lengkap, maka mentol akan menyala. Mentol akan menyala dekat sini. Okey, so ini kita katakan situasi yang kita katakan sebagai litar pincang depan ataupun hadapan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai forward bias, ataupun dalam biasa saya akan gunakan sebagai FB lah. Kalau dalam kita tajuk kita ni saya akan biasakan gunakan FB. So kalau sebut FB tu makna itu adalah forward bias. Okey, kemudian kita ada satu lagi litar. Litar yang kedua, kali ini diod masih lagi dalam keadaan sama, cuma kali ini saya ubah terminal bateri. Okey. Saya ubah terminal bateri. Situasi betul tak? Terminal bateri. Okey, terminal bateri diubah dalam buku teks sama. Saya ambil dalam buku teks lah supaya awak nampak, faham sikit. Okey, terminal bateri ni sama. Kaki katot tu sama, cuma terminal bateri ni saya ubahlah dia. So apa yang awak boleh perhatikan sini? Okey, so apa yang berlaku sekarang ni? Positif kaki positif ini, terminal bateri positif ini, dia akan macam biasalah, dia akan berlaku pengaliran arus. Okey, so arus akan keluar, tetapi arus dekat sini akan dihalang. Ada pagar dekat sini. Okey, so dekat sini ada pagar. So pagar ini yang blok. Okey, pagar ini dah blok pengaliran arus. So bila pagar ni dah blok pengaliran arus, maka mentol tidak menyala lah dekat sini. Okey, so kita katakan dekat sini mentol tidak menyala disebabkan tak menyala apa, keluar gitu kan. Okey, so mentol tidak menyala. Tidak menyala, tak menyala. Kerana tiada pengaliran arus yang lengkap di dalam litar dan juga elektron juga tidak dapat mengalir secara lengkap dalam elektron. Okey, so pengaliran arus tidak berlaku. So kes ini kita namakan dia sebagai litar pincang apa? Siapa tahu? Songsang. Litar pincang songsang, ataupun kita panggil dia sebagai reverse bias. Okay, reverse bias. Okay. Alright. Barulah kita faham kenapa keadaan ini berlaku bila kita sambungkan satu diod dengan sambungan yang betul, maknanya terminal positif kita sambung dengan kaki anod, terminal negatif kita sambung dengan kaki katot, dan sambungan tu melalui satu mentol dengan menggunakan terminal bateri tadi, maka mentol tu boleh menyala. Okey, sebab pengaliran arus ni dia hanya diod ni dia hanya benarkan arus tu mengalir pada satu arah saja. Okey, makna satu arah. Dia tak boleh pergi pusing balik. Tak boleh. So makna pengaliran arus hanya berlaku pada pincang depan sahaja. Okey, pada pincang depan saja. Bila kita buat pemasangan menggunakan pincang songsang, maka pengaliran arus tak boleh berlaku dan mentol tidak boleh menyala. Okey. Kemudian kita nak pergi kepada
bagaimanakah diod itu dihasilkan ataupun apakah komponen-komponen diod. Okey, so kalau kita tengok pada muka surat 182. Okey, pada muka surat 182 ditulis situ fungsi diod semikonduktor. Okey. Kita nak melihat kepada komponen diod. Komponen diod ke diod lah, boleh lah So kalau komponen diod ni sebenarnya dia terbina ataupun dia dihasilkan. Dihasilkan dengan menggabungkan dua komponen semikonduktor lah. Semikonduktor P bersifat P dan juga semikonduktor bersifat ataupun jenis N. So maka akan terhasil lah satu komponen diod yang bersifat PN. Dalam dunia kita ni, dalam dunia alam semula jadi kita ni memang dah ada sebenarnya bahan yang memang bersifat semikonduktor. Siapa boleh bagi tahu saya, apakah bahan yang bersifat semikonduktor dalam dunia kita ni? Dalam alam semula jadi kita ni memang dah ada dua bahan yang memang bersifat semikonduktor. Siapa nak tanya Junwah ke? Boleh tak bagi tahu saya apakah dua bahan yang memang bersifat dua bahan secara semula jadi, naturally memang dia memang sifat semikonduktor. Apa dua bahan tu? Dan dua bahan ini yang memang kita gunakan sebenarnya untuk menghasilkan semikonduktor PN. Boleh type kalau ni siapa-siapa, kalau Junwah nak type boleh type, ataupun siapa-siapa yang boleh nak jawab. Anikah ke? Apakah komponen? Apakah bahan? Sekejap. Sorry, gangguan sikit. Okey, sambung. Sorry. Okey. So, ada tak jawapan tadi? Ada siapa-siapa jawab tak? Sekejap. Alamak, tak ada. Okey, tak apa, saya jawab sendiri. Okey. So, dua bahan semula di alam semula jadi kita ni ada dua bahan yang kita katakan dia sebagai bersifat semikonduktor, iaitu silikon dan juga germanium. Okey, silikon dan juga germanium. Okey. So kalau kita perhatikan secara mudahnya, okey, kita cerita dulu secara mudahnya bagaimana proses penghasilan komponen diod ni. So dia sebenarnya melalui satu proses yang kita panggil proses dia pendopan. Okey, proses pendopan. So dalam proses pendopan ini kita ada dua situasi. Satu situasi di mana jenis P dan juga jenis N ini, kalau jenis P ini maknanya unsur-unsur P ini dia bersifat trivalent. Unsur-unsur jenis P ini dia bersifat trivalent. Trivalent. Boleh. Sekejap. Okey, semula. Gangguan. Biasalah pagi-pagi ni. Okey, so proses pendopan ni sebenarnya satu proses yang kita katakan dia macam pendopan. Pendopan ni sebenarnya satu proses menambahkan suatu bahan ataupun suatu kuantiti kecil, okey, atom bendasing
atom berdasing ke dalam bahan semikonduktor. Konduktor. Itu yang kita katakan sebagai pendopan. Pendopan ni maknanya kita tambahkan. Tambahkan satu kuantiti. Tak kisahlah kuantiti itu berapa, kita tambahkan. Okey. So atom ini mestilah mempunyai saiz dia hampir sama dengan saiz atom semikonduktor. Dia tak boleh nak lebih kecil ataupun lebih besar. Dia mesti saiz dia mesti yang lebih lebih sama. So proses pendopan ini yang akan menghasilkan semikonduktor yang bersifat ataupun semikonduktor jenis P dan juga semikonduktor jenis N. Okey. So bagaimanakah kita katakan menghasilkan semikonduktor jenis P dan juga semikonduktor jenis N. Alright, so saya cerita secara ringkas lah. Tak, saya nak minum air sekejap. Dia pagi ni tekak dia di point. Okey, so dalam penghasilan semikonduktor jenis N, bahan konduktor jenis N, bahan konduktor akan didopkan, akan ditambahkan. Okay, dengan unsur-unsur yang bersifat yang mempunyai 5 elektron. Sekejap. Apa dia? Okey. So, kalau awak tengok situ, kalau awak tengok pada gambar yang ni, okey. Sini ni kita nak cerita lagi dah pasal pincang depan, pincang belakang tak nak. Kita tengok situ ada P, ada N. Ada P, ada N kan. So maknanya semikonduktor ni, bahan semikonduktor ni terhasil pada gabungan dua bahan lah. Bahan jenis P, bahan jenis N. So apa yang kita nak cerita ini bagaimana proses pendopan ini menghasilkan konduktor jenis P, jenis N. Okey. So dalam penghasilan semikonduktor jenis N, bahan semikonduktor yang tadi, bahan semikonduktor secara semula jadi yang saya katakan tadi, akan didupkan dengan unsur-unsur yang mempunyai 5 elektron valence. Okey. So unsur-unsur pentavalent, 5 ni maknanya penta lah. Pentavalent contohnya arsenik, fosforus dan juga antimoni. Okey. So, contoh jenis N. Jenis N. So kalau jenis N ni dia satu pada petala dia, okey. Satu petala dia ni dia ada 3. 1, 2, 3. Okey, ada 3. Jenis N. Okey, so pendopan ini bahan semikonduktor ni yang asal ni dia ada 3. Dia ada 3 elektron valence dekat luar. Saya nak mengajar kimia ni saya tak berapa ni, tapi saya boleh terangkanlah. Dia bahan asal semikonduktor yang asalnya dia hanya mempunyai 3 elektron valence pada petala keluar, betul tak? Pada petala luar, pada petala yang paling luar. So atom-atom yang bersifat bahan semikonduktor ini akan didopkan dengan unsur-unsur yang mempunyai 5 elektron valence ataupun pentavalent ni tadi. Dia akan dopkan, dia akan masukkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? 3. 1, 2, 3, 4. Sekejap, bukan. Dia ada 4. Semula. Dia sebenarnya memang dah ada 4. Elektron ni dia ada 4. Okey. Kemudian dia didopkan dengan yang 5 pentavalent. So dia akan terlebih 1 elektron dekat luar. Dia terlebih 1 elektron dekat luar. So yang ni kita katakan dia sebagai
bahan semiconductor jenis N. Okay, sebab dia ada elektron dekat luar. Yang kedua, kita ada jenis P. Jenis P. So dekat petala keluar ke petala luar? Petala luar. Petala luar bagi elektron jenis jenis P pula. Okey. Bagi jenis P ni bahan semiconductor ini akan didopkan dengan bahan-bahan yang bersifat yang mempunyai 3 elektron valence. Yang mempunyai 3 elektron valence. Yang asalnya memang dia dah ada 4. Dekat petala luar dia memang ada 4. Okey, tapi dia didupkan dengan bahan-bahan ataupun unsur-unsur yang mempunyai 3 elektron valence. Okey, so 3 elektron valence pun masuk. 1, 2, 3. Tapi dekat sini, dia dekat yang terakhir ni, dia tak cukup. Jadi apa yang terjadi, dekat bahagian ini tertinggallah satu lohong. Faham tak? Dia tertinggal satu lohong. Ada lohong lah dekat situ. So dekat sini ada lohong. Dekat jenis P ada lohong. Dekat jenis N ada elektron yang lebihan elektron. Okay, lebihan elektron. Saya lukis balik lah. Okay, semula. Macam mana lukisan dia? Okay, asalnya dia ada 4. Kemudian kita dupkan dia dengan unsur yang bersifat pentavalent. Terlebihlah dia satu elektron dekat luar. Yang mana sinilah yang kita katakan jenis P dan juga jenis N. Jenis P ni dia bersifat ada lohong, yang N ni pula bersifat ada lebihan elektron. Okey, sini kita nak tarik balik awak kepada apakah unsur-unsur yang bahan yang mempunyai 3 elektron valence dekat luar ataupun kita panggil trivalent. So unsur-unsur trivalent contohnya trivalence. Boron. Boron, indium. Boron, indium, apa lagi? Ada tak? Tak tulis, dia tak cerita dalam kitab. Boron, indium, gallium. Gallium. Kalau untuk pentavalent ataupun 5 petala ni, 5 elektron kat petala luar, kita pentavalent. Pentavalence. Yang ini contoh macam tadi saya bagi tahu apa arsenik, fosforus dan juga antimony. Okay. Fosforus P, arsenik AS. Itu bahan-bahan ni. Awak belajar kimia, saya rasa insya-Allah awak boleh faham lah benda ni. Boron, indium, gallium. Okey. Betul tak indium dia I saja? Saya lupa lah. Nanti awak betulkan. IM ke IN? IN kot. IN, indium. Okey. So inilah bagaimana proses penghasilan semiconductor jenis PN. Jadinya memang dah wujud. Bahan semiconductor yang memang wujud dalam alam semula jadi kita ni memang dah ada. Okay, macam saya cakap tadi, silikon, germanium, okay, itu ialah bahan yang memang sifatnya mempunyai rintangan di antara konduktor dengan penebat. Dia duduk tengah-tengah. Itu sifat sebagai semiconductor. Dia duduk tengah-tengah. Dia boleh bersifat sebagai semiconductor. Dia juga boleh bersifat sebagai penebat. So, apa bahan dia? Apakah contoh-contoh dia? Kita ada silikon. Kita ada germanium. Kita ada plumbum. Kita ada sulfida. Ambil, itulah. Saya tak ingat. So, silikon dan germanium yang biasa. Silikon dan germanium. Plumbum. So,
empat bahan ini, empat unsur ini, dia memang dekat petala luar dia, okey, petala luar dia, dia ada 4 elektron. Okey, dia ada 4 elektron. Jadi, kita kena lakukan satu proses yang kita namakan dia sebagai proses pendopan. Pendopan ni apa proses? Pendopan ni proses di mana kita masukkan ataupun kita tambahkan suatu kuantiti kecil atom-atom benda asing ke dalam bahan yang bersifat semikonduktor semula jadi tadilah. Okey, apakah bahan dia? Kita ada dua bahan. Yang pertama, bahan dia yang mana pendopan itu tadi akan menghasilkan semikonduktor bersifat N. Okay, bersifat N yang mana kita masukkan atom-atom yang mempunyai 5 elektron pada petala luar. Yang mana kita namakan sebagai pentavalent. Sebab kita tahu yang asal ni memang 4 yang awak tengok pada N tu ada 4. So bila kita masukkan 5, so yang 5 ni tadi akan ada lebihan elektron. So lebihan elektron ini kita namakan sebagai semikonduktor jenis N. Yang kedua, memang dia ada 4 tapi kita masukkan 3 sahaja. So bila kita masukkan 3 saja, kita ada satu lohong dekat luar sini. Okay, kita ada satu lohong dekat luar. Yang tu kita namakan dia sebagai semikonduktor jenis P. P ni ada hole, ada lohong. N ni ada extra elektron outside daripada petala luar dia. Okey. So, boleh? Itu boleh, insya-Allah boleh faham lah macam mana proses pendopan ni berlaku. Saya nak supaya awak faham macam mana terhasilnya semikonduktor jenis PN ni. Ni tak, saya takut nanti awak bila belajar terus PN apa? Macam mana? Dari mana berlakunya PN tu kan? Apa yang menghasilkan semikonduktor jenis PN? So saya try tarik balik awak. Saya tak pastilah awak belajar ke tak masa RBT apa semua, saya tak ingat. Tapi proses pendopan ni perlu saya explain supaya awak ingat balik. Okay. Alright. Alright. So dekat sini barulah kita boleh ceritakan tentang bagaimana proses litar pincang depan dan juga bagaimana proses litar pincang songsang. Ada dua keadaan pincang songsang, pincang depan. So untuk memudahkan awak faham, pincang depan dengan pincang belakang, pincang songsang. Kalau pincang depan ini dan pincang songsang ini kedua-duanya di bahagian N ni ada elektron, di bahagian P ni ada lohong, ada lubang lah, senang, ada lubang. So sifat dia macam ni. Elektron ni dia akan mengalir, dia akan cuba masuk ke dalam lohong. Itu cerita secara mudah lah, secara mudah supaya awak nampak proses dia, pincang depan. Okey, nanti saya terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pincang depan, pincang songsang ni. Tapi secara mudahnya itulah, elektron ni kita tahu pengaliran elektron daripada ini elektron kan, warna merah kan. Elektron. So elektron tu bila dia mengalir, ni kita tengok P dulu, pincang depan dulu. Elektron ni bila dia mengalir, dia akan masuk ke dalam N. Ke dalam bahan N, ke dalam bahagian N. So bila masuk ke dalam bahagian N ini, elektron yang memang dah ada dalam N ini, dia akan mengalir masuk ke dalam P. Sebab kita tahu proses pengaliran pincang depan ni mentol menyala kan. Pincang depan ni mentol menyala, maknanya arus dibenarkan mengalir. Elektron juga dibenarkan mengalir. Pengaliran elektron dalam litar adalah lengkap. Maknanya elektron ni mesti mengalir keluar daripada diod ini, keluar daripada N, masuk ke dalam P, keluar balik melalui arus litar ini, masuk ke dalam terminal positif bateri. So apa yang kita kata mudah sini, saya lukislah secara mudah. Oh ada dah sini Alamak, kat mana nak lukis? Okay, cuba sini. Okey, sini lukisan dia. Okey. So dekat sini saya lukis. Ini elektron, saya warna merah lah.
takut tak nampak je ni. Warna merah, ini elektron. Yang ini pula bahagian ni ialah lohong. Okey, so ini bahagian P, ini bahagian N. So proses pengaliran elektron, ini pengaliran arus. So arus keluar ikut terminal positif bateri, elektron keluar ikut terminal negatif bateri. So ini adalah satu litar pincang depan. So dalam litar pincang depan ni kita tahu mentol menyala, mentol menyala. Cuma kita nak terangkan bagaimana yang kita katakan sebagai pincang depan ni. Apa yang menyebabkan kita katakan dia sebagai pincang depan? Dalam kes ini, dalam kes litar pincang depan ni, forward bias ni, saya gunakan FB lah. Dalam kes forward bias ni, elektron ini dibenarkan. Elektron ini sebenarnya dibenarkan mengalir ataupun berjaya. Okay, dia berjaya mengalir melalui apa nama kita panggil dia sebagai satu simpang. Okay, kalau awak tengok tu lapisan susutan, lapisan menyusut sini, lapisan. Ada satu lapisan sini, lapisan menyusut. Dia dibenarkan mengalir lengkap dalam litar ini. So apa yang berlaku? Alamak, tak keluar lagi. Apa yang berlaku? Elektron ini akan memenuhkan. Dia akan memenuhkan. Alamak, tak keluar lagi. Sekejap dia akan memenuhkan lohong. Okay, dia akan memenuhkan lohong dan juga kemudiannya dia akan keluar. Dia melompat, ataupun dia masuk. Okay, elektron ni macam tadi saya lukis. So elektron dia akan masuk dan kemudiannya elektron ni akan keluar balik. Dia masuk melalui lohong, dia memenuhkan lohong, kemudian dia mengalir keluar. Dia merentas, dia mengalir keluar, elektron dia mengalir keluar, dia masuk lengkap ke terminal positif bateri. Okey, itu pengaliran elektron berlaku. Jadi yang ini kita katakan litar pincang depan ataupun forward bias, yang mana elektron berjaya mengalir secara lengkap dalam litar dan arus juga boleh mengalir lengkap dalam litar yang menyebabkan mentol boleh menyala. So simpang PN ini sebenarnya di simpang PN, ada simpang PN ni di simpang PN. Pada satu simpang PN ni, simpang tu dia akan jadi menyusut. Lapisan simpang PN ni dia jadi menyusut. Kenapa dia jadi menyusut? Kenapa jadi menipis? Sebab rintangan diod juga menjadi rendah. Okey, maknanya dia tidak menghasilkan rintangan yang besar. Mana elektron tadi boleh pergi. Elektron boleh pergi disambut ke terminal positif bateri. Jadi lapisan tu jadi dia akan menyusut dan dia membenarkan elektron masuk ke bahagian P diode. Okey, kemudian kita ada litar, satu lagi kita panggil dia sebagai forward bias. Reverse bias. Dalam litar reverse bias, jangan sikit lagi. Litar reverse bias dia tukar dia punya terminal. Okey, so ini litar reverse bias. Sama juga kes dia. Elektron. So sini lohong ataupun hole. So ini bahagian P, ini bahagian N. So ini yang kita katakan sebagai litar reverse bias lah, di mana terminal positif bateri disambung kepada katod, terminal negatif bateri disambung kepada anod. So dalam kes ini kalau kita perhatikan, elektron akan keluar melalui terminal negatif bateri. Okey, dia akan keluar melalui terminal negatif bateri. So dalam kes ini terminal akan kita katakan terminal ini lohong-lohong ini sebenarnya dia akan tertarik kepada negatif lah. So ini lohong ni bersifat positif. Okey, lohong ni bersifat positif. Dia akan tertarik kepada terminal negatif.
Okey. So elektron pula dia akan tertarik ke negatif. So terminal positif. Memang tertarik. Bila yang ini berlaku, fahamkan keadaan. Lohong ini bersifat positif. So bila lohong ini seolah-olah macam, saya ambil warna biru. So lohong ini macam akan keluar. Lohong akan keluar. Yang ini pula elektron yang akan keluar. Elektron keluar. So bila elektron keluar, okay, sebab sifat dia mesti attract. Elektron attract ke positif, lohong positif ni akan attract ke terminal negatif. Apa yang berlaku sekarang ni, kita panggil sebagai simpang. Simpang PN ni akan menjadi semakin besar, dia akan melebar. Okey, simpang PN ini akan jadi melebar, membesar, melebar. So dia akan jadi wider. Dia akan menjadi semakin besar lah. So dia akan jadi tebal lah, senang. Tebal ke besar ikutlah mana-mana lah awak yang lebih awak faham kan. Kenapa? Sebabnya depletion layer tu dia jadi tebal sebabnya P tu tadi semuanya bergerak. P tu tadi semuanya bergerak menghala keluar. Dia tertarik semua ke sini. Yang ini pula, elektron ni pula tertarik ke sebelah sini. So yang asalnya nipis, dia akan jadi semakin menebal. Bila semakin menebal, jauh tak jarak dia nak pergi. Yang tadi macam tadilah, awak duduk sebelah kawan awak sebelum ni, duduk rapat-rapat kan. So yang memisahkan awak hanyalah line meja awak. Tapi sekarang ni disebabkan COVID, so awak terpaksa berpisah dengan kawan awak. Biasa awak boleh ambil je pemadam member awak ataupun correction tape kawan awak, mudah-mudah je kan. Sekarang ni nak ambil pun susah, kena ulu tangan jauh nak ambil kan. Itu yang kita katakan sebagai the depletion layer become wider. Makin besar depletion layer dia. So bila makin besar depletion layer dia, kerintangan dia akan jadi lebih besar. So bila kerintangan jadi lebih besar, elektron tadi dia dah tak boleh nak mengalir. Pada asasnya pun memang elektron tak boleh nak mengalir. Sebab elektron ni sepatutnya elektron dia keluar, dia akan pergi ke bahagian mana dia akan mengalir kepada ikut satu lengkap. Tapi di sini dia diblok. Dia diblok, ada blockage. Ada blockage dekat sini, ada roadblock sini. Dia tak boleh lagi nak berjalan. Dan menyebabkan litar ini tidak boleh mengalir secara lengkap. Arus ini tidak boleh mengalir secara lengkap. So bila arus tidak boleh mengalir secara lengkap, elektron juga tidak boleh mengalir secara lengkap, maka litar ini tidak wujud pengaliran arus, maka mentol tak menyala lah. So kenapa mentol tak menyala tadi? Disebabkan depletion layer ini semakin besar. Okay, depletion layer ini semakin besar, maka maka kerintangan pun akan jadi lebih besar. Awak boleh baca baliklah dalam penerangan yang dalam buku ni yang dia bagi. Benda yang sama je yang macam saya bagi tahu. So apabila diod dipincang songsang, lohong dan elektron masing-masing menjauhi lapisan susutan. So lohong tu tadi dia pergi sebelah positif, sebelah negatif terminal. Elektron pula pergi ke positif terminal. So depletion layer tu jadi besar, dia tertarik dia macam tertarik jadi besar gitu kan. Dia mengarah keluar. Yang tadi kalau PN pincang dia forward bias tadi, dia apa kita panggil dia macam merapat, dia macam merapat antara satu sama lain. Jadi dia tak ada rintangan yang besar lah. So sini dia kata lapisan susutan menjadi lebih lebar. Voltan simpang merentasi lapisan susutan meningkat sehingga mencapai beza keupayaan bateri. So rintangan diod jadi lebih besar. Keyword awak dekat sini, rintangan diod jadi lebih besar. So arus akan berhenti mengalir disebabkan ada blockage tadi, arus berhenti mengalir dan mentol tidak akan menyala. Sama juga macam kes pincang depan forward bias tadi, benda yang sama juga. Dalam kes ini, apa yang membenarkan kes ini berlaku sebab dia kata lohong akan bergerak ke arah semikonduktor jenis N, manakala elektron akan bergerak ke arah
semiconductor jenis P. Mana dia lohong akan masuk melalui N, keluar, masuk balik kepada terminal negatif bateri. Elektron akan masuk kepada bahagian P dan keluar melalui lita, masuk balik kepada terminal positif bateri. So the depletion layer become narrower, semakin menipis. Okay, lapisan susutan semakin menipis, voltan simpang dia akan berkurangan dan rintangan jadi kecil, maka arus boleh mengalir. So sini pengaliran arus adalah lengkap. Pengaliran elektron juga adalah lengkap. Jadi mentol boleh menyala. Okey, apakah kegunaan diod semiconductor? Rectifier. Tugas diod adalah sebagai rectifier dalam proses rektifikasi. So diod bertugas sebagai rectifier dalam proses rektifikasi. Lag lag. Line lah. Anyone using? Ada siapa-siapa guna ni? Oh ya, ramai dah tengah guna kelas. Okey tak? Dah nak habis apa? Dah 9-8 minit. Lepas ni kelas apa? Lepas ni kelas apa? Tak apalah. Dah. Cukuplah BM. Nanti awak nak masuk kelas BM. Yang ni saya sambung the next class next week. Apakah kegunaan diod semiconductor ini? Ataupun senangnya saya bagi tahu, diod semiconductor ni sebenarnya tugas dia ialah sebagai dia merektifikasi. Dia rectifier dalam proses rektifikasi. Dia ubahlah. Rectifier ni sebenarnya satu proses ubah. Okay. Rektifikasi inilah proses ubah. Apa yang dia nak ubah? Kita nak ubah arus ulang-alik kepada arus terus dalam apa yang kita gunakan, rectifier. Rectifier ni bahan, benda yang kita gunakan. So rectifier dia ialah diod. Macam dia katalah, telefon pintar dapat dicas dengan arus terus. Okay, nanti kita tengok dalam kelas next pada hari Isnin depan, insyaAllah. Kalau Isnin depan tak dapat buat kelas, saya cuba buat Selasa malam. Saya takut ada meeting hari Selasa, hari Isnin depan. Okey. So kita jumpa pada Isnin depan. Sekejap saya nak tengok siapa yang tak hadir sekejap. Oh, ada 11 orang. Oh, betul lah, line tak cantik ah. Siapa yang tak masuk? Syafiqah ada masuk. Aina ada, Aina tak ada. Jangan tulis nama je. Jap je. So yang tak ada hari ni 22 di bulan 9. Aina tak ada, Adik tak ada.